Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Baru-baru ni, setiap hari kita dengar berita yang merunsingkan berkenaan wabak coronavirus ataupun COVID-19. Dengan tersebarnya pelbagai maklumat tentang COVID-19 ini, banyak info-info yang mengelirukan. Antara info yang kerap masuk ke dalam inbox saya sejak beberapa hari yang lalu ialah tentang satu teori epidemik ataupun wabak yang kononnya berlaku setiap 100 tahun dan kononnya wabak tersebut akan berakhir pada tahun 2020. Apakah maksud wabak ini akan berakhir pada tahun 2020? Adakah dunia akan kiamat? Ini tersebar di social media, di Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter. Kononnya ada pattern setiap 100 tahun ada wabak yang akan tersebar. Dari pattern ini mula menimbulkan tanda tanya dan misteri. Mungkinkah ini telah dirancang ataupun mungkin ini satu petanda? Kalau petanda, petanda untuk apa? Dan untuk menjawab persoalan ini, saya tertarik untuk merungkai dengan lebih dalam lagi tentang teori yang tersebar ini dan saya dapat tahu maklumat-maklumat yang disampaikan di dalam artikel tersebut ada maklumat yang salah. Secara langsung menidakkan pattern kononnya wabak berbahaya akan terjadi setiap 100 tahun. Untuk saya menjelaskan perkara ini, saya akan menjelaskan dulu wabak-wabak yang dimaksudkan di dalam artikel tersebut dan kita akan semak fakta adakah benar ataupun tidak dan kita akan menjawab, betulkah wabak-wabak berbahaya akan jadi setiap 100 tahun? Wabak Marseille. Wabak Marseille tersebar berlaku tahun 1720 dan memang berlaku pada tahun 1720. Di artikel yang disebarkan, wabak Marseille ataupun dikenali sebagai Great Plague of Marseille berlaku pada tahun 1720 dan sejarah pun mencatatkan yang ia memang berlaku pada tahun 1720. Ia mula menular di Eropah. Wabak yang hari ini kita kenal sebagai wabak bubonic dibawa oleh kutu dari tikus dan kutu ini kemudian membawa bakteria digelar sebagai Yersinia pestis. Penyebaran wabak ini bermula di Marseille di Perancis. Sesiapa yang terkena bubonic akan mengalami demam, muntah-muntah, sakit kepala, lebam di seluruh badan dan kepada mereka yang tidak bernasib baik, mereka akan terkorban. Jumlah yang terkorban di sekitar Eropah adalah sebanyak 100,000 orang. Itu hanya dalam masa beberapa tahun. Tidak berhenti di situ, epidemik yang sama sekali lagi menular secara besar-besaran 23 tahun selepas itu, yaitu pada tahun 1347. Bila 12 kapal laut berlabuh di pelabuhan Sicilian di Messina, Itali. Sampai sahaja ke pelabuhan, semua orang yang berada di sana menyambut kedatangan mereka terkejut. Kenapa? Sebab kebanyakan anak kapal telah pun meninggal dunia. Yang masih hidup pula sakit tenat dan diselumuri dengan darah. Melihat situasi ini, mereka diberikan gelaran ghost ship dan diarahkan keluar dari pelabuhan. Tetapi pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Jangkitan itu mula merebak ke seluruh kawasan dari Eropah sehinggalah ke Asia. Dalam jangka masa 5 tahun, ia dianggarkan membunuh 75 sehingga 350 juta penduduk di seluruh dunia. Dan insiden ini digelar sebagai epidemik paling teruk di dalam sejarah dunia, yaitu Black Plague. Itu berlaku pada tahun 1720. Macam yang saya cakap tadi, di setiap fakta kita akan menilai adakah benar ia berlaku selang 100 tahun. Memandangkan ini wabak pertama, tiada penilaian yang akan dibuat. Berbalik kepada artikel yang disebarkan tadi, kononnya 100 tahun selepas itu tersebar lagi jangkitan yang mengejutkan penduduk dunia dikenali sebagai wabak kolera. Wabak kolera tersebar berlaku 1820, sebenarnya berlaku pada tahun 1817. Ditulis di artikel yang disebarkan tadi berlaku pada tahun 1820, tetapi ia tidak berlaku pada tahun itu. Menurut sejarah, kolera mula menular pada tahun 1817. Kalau tadi bubonic bermula di Eropah, ini pula bermula di Asia, di mana ia pertama sekali dicatatkan tersebar berdekatan bandar Jessore, India dan kemudian tersebar ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Timur Afrika dan China. Kali ini, punca kolera adalah dari bakteria yang dikenali sebagai Vibrio cholera. Bakteria ini tinggal di kawasan air yang masin dan suam. Dalam konteks ini, kolera mula tersebar di Sungai Ganges yang mengalir dari India sehingga ke Bangladesh.
Dianggap sungai yang suci bagi setengah penduduk India, air dari sungai ini digunakan oleh mereka seharian. Contohnya untuk mandi, mencuci pakaian, sebagai sumber minuman, tempat pengebumian, dan yang paling penting, sekitar kawasan sungai ini digunakan untuk upacara keagamaan, di mana mereka akan datang ke sana beramai-ramai dan menjalankan ritual-ritual tertentu seperti membuang habuk di sungai, mandi di sungai, dan sebagainya. Ini bukanlah epidemik yang datang dan pergi, tetapi epidemik ini masih lagi menjangkiti mereka yang terdedah dengan bakteria kolera. World Health Organization meramalkan setiap tahun ada 1 sehingga 4 juta kes jangkitan kolera dengan kematian 21,000 sehingga 143,000 setiap tahun di seluruh dunia. Berbalik kepada artikel yang disebarkan tadi, betulkah wabak ini berlaku setiap 100 tahun? Tidak. Maklumat yang disampaikan di dalam artikel tersebut salah sama sekali. Ini tidak berlaku setiap 100 tahun, tetapi ia berlaku pada setiap tahun. Spanish flu kononnya berlaku setiap 100 tahun ialah Spanish flu. Tersebar berlaku pada tahun 1920 tetapi sebenarnya berlaku pada tahun 1918. Di artikel tersebut kononnya ditulis berlaku pada tahun 1920 tetapi mereka silap bila tahun 1920 ia sebenarnya berakhir. Ia bermula pada tahun 1918. Mungkin epidemik ataupun wabak yang paling singkat di dalam senarai ini. Punca utama epidemik ini ialah virus H1N1 yang pertama. Kenapa pertama? Sebab yang kedua dikenali sebagai SARS yang berlaku pada tahun 2002. Kita tengok nama wabak ini Spanish flu, mesti kita ingat ini datang dari Spanyol. Kita semua silap sama sekali. Menurut laporan dari National Geographic mengatakan yang Spanish flu berasal dari China. Ia dibawa oleh kumpulan buruh yang dibawa dari pendalaman China ke Kanada yang kemudian dihantar ke Perancis. Mereka ini yang tinggal di pendalaman akan dihantar ke medan perang untuk menjadi buruh. Sampai sahaja ke medan perang, mereka akan bercampur dengan tentera, maka tersebarlah virus ini di kalangan tentera, membuatkan ramai yang demam panas yang sangat-sangat teruk. Bila perang berakhir, tentera-tentera ini kemudian kembali ke tempat asal mereka dan menyebarkan jangkitan ini kepada orang awam pula. Apa yang menarik, ketika berada di medan perang, banyak dari buruh-buruh China ini dikuarantinkan. Askar yang melihat keadaan ini kemudian mengajuk mereka dengan menggelar jangkitan itu sebagai Chinese laziness ataupun jangkitan Cina yang malas. Kononnya memberikan implikasi buruh-buruh dari China ini senaja buat-buat sakit untuk dikuarantinkan dan untuk mengelak dari bekerja. Tetapi mereka salah sama sekali bila wabak ini telah membunuh lebih 50 juta orang dalam masa yang singkat dan ini dianggap sebagai epidemik paling teruk dalam sejarah moden manusia. Berbalik kepada artikel yang disebarkan tadi, betulkah wabak ini berlaku setiap 100 tahun? Sekali lagi, tidak. Ia tidak berlaku setiap 100 tahun dan tarikh yang dinyatakan di dalam artikel tersebut salah sama sekali. Seterusnya, kita pergi ke wabak utama yang sedang berlaku sekarang. Coronavirus tersebar berlaku 2020 dan mengikut fakta, ia memang berlaku pada tahun 2020. Epidemik yang sekarang melanda dunia kita sekarang digelar sebagai global epidemic. Rata-rata kita di sini tahu asal-usul coronavirus ataupun COVID-19 ini. Kepada mereka yang tidak tahu, secara ringkasnya, teori asal-usul virus ini datang dari spesies kelawar yang tinggal di kawasan pendalaman. Kelawar-kelawar ini kemudian ditangkap dan dijual di pasar Wuhan. Kelawar ini dijadikan makanan eksotik untuk mereka. Virus ini mula tersebar pada hujung tahun 2019 dan semasa video ini dibuat, kes coronavirus di seluruh dunia ialah sebanyak 182,692,000 orang dan kes kematian ialah sebanyak 7,173 orang. Kalau anda ingin menonton secara terperinci tentang coronavirus ini, pastikan anda tonton episod coronavirus kami yang lalu. Dan kita terus ke persoalan tadi. Benarkah coronavirus ini antara epidemik yang berlaku selang 100 tahun? Kalau epidemik sebelum ini iaitu Spanish flu berlaku pada tahun 1918, kalau betul coronavirus berlaku setiap 100 tahun, coronavirus akan tersebar pada tahun 2018. Tetapi tidak, ia tersebar pada tahun ini. Dan jawapannya, tidak, coronavirus tidak terjadi setiap 100 tahun, menidakkan lagi maklumat yang ingin disampaikan di dalam artikel yang viral tersebut.
Itu dia penjelasan tentang artikel ataupun teori yang viral tadi. Tiada pattern 100 tahun wujud. Kenapa? Satu, sebab jangka masa selang 100 tahun tu tidak tepat. Dan yang kedua, kenapa? Hanya epidemik yang kononnya setiap 100 tahun sahaja yang disenaraikan dalam artikel tersebut. Padahal banyak lagi wabak berbahaya berlaku tapi bukan selang 100 tahun. Macam mana pula dengan wabak-wabak tu seperti SARS pada tahun 2002, Asian flu pada tahun 1956, jangan lupa juga The Hong Kong flu pada tahun 1968 yang tidak disenaraikan. Oh ya, wabak-wabak yang saya sebut tadi tidak berlaku selang 100 tahun. Kalau dimasukkan sekali maka rosaklah teori rekaan mereka ni. Kesimpulannya, teori yang viral tu kononnya ada wabak yang tersebar setiap 100 tahun bukanlah sesuatu yang benar. Itu bukan satu rancangan daripada pihak tertentu ataupun itu bukanlah satu konspirasi teori. Epidemik ini wujud dengan rawak ataupun random. Ia memang menarik teori yang viral tu. Epidemik akan berlaku setiap 100 tahun. Apa yang akan jadi? Siapa yang rancang? Saya pun sebenarnya mau sampaikan semula teori itu, tapi setelah saya tengok, saya kaji, realitinya ianya hanyalah satu teori palsu dan palsu semata-mata. Epidemik yang terjadi di masa lalu, sekarang dan masa hadapan hanyalah lumrah dunia. Ia tidak dirancang dan ia bukanlah konspirasi, tetapi ia bersifat bermusim. Itu dia topik menarik kita pada hari ini, di mana kita merungkai satu artikel ataupun teori palsu yang sekarang berlegar-legar di internet. Secara langsung ini membuka minda kita dengan maklumat yang kita terima di internet. Macam mana pula pendapat anda tentang isu ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari untuk menemani anda di rumah. Sekarang musim karantin, jangan risau, saya di sini temankan anda di rumah. Jadi saya jumpa anda di episod yang menarik seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.